Macam ni. Ustaz nak kena bergerak pergi apa? Oh tu. Dalam pergi apa lebih kurang? Bolehlah saya pasal. Tak, saya tanya lu makan pergi kalau ke mana ke kita makan dulu ke? Janganlah. Kena. Tak, Ini kita tengok sah, berarti kita makan. Pengenalan. Makan itu pun beza. Kalau makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ulil wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Yang dimuliakan tamu kita Ustaz Fadli Gani yang datang jauh dari Kuala Lumpur, asalnya orang Kelantan. Jadi untuk pengenalan kepada Ustaz Fadli, ini adalah sebahagian daripada keluarga Syarif Bakar. Daripada 5 anak dia, inilah pecahan-pecahan anak cucu cicit. Ada daripada Koya Long, Koya Shu'ib, Koya Necau dan Koya Fain. Ni Pak Long Murad, YDP Pertubuhan Kerabat Syarif Shah, Tunku Long Putra, Tunku Anjang Putra. Ini timbalan ini adalah mantan YDP dulu. Ni daripada jalur Koya Shu'ib, ni dari jalur Koya Long, anu jalur Pak Lang Sabri daripada Koya Fat, tu anak Pak Long Murad dan Tunku Yusuf, sedia kita maklum. Ni ayah mentua saya. Tok tu hamba Mek orang Kelantan. Alhamdulillah, orang Baung, bukan Cepa. Ni Tok Imam Tolang yang ada makam Syarif tu. Ni daripada keturunan Tok Muris, Ustaz Naim. Jadi pada hari ini alhamdulillah dengan takdir Allah Taala kita jumpa Ustaz, tu adik ipar lah, adik Hilmi yang selalu follow tulisan Ustaz sejarah. Dia saat lagi dia nak pergi jumpa Ustaz Afnan, anak Ustaz Taib. Jadi pada hari ini alhamdulillah dengan takdir Allah Taala, ni Pak Ngazamri, orang peserta sejarah. Ni daripada Koya Necau juga. Jadi alhamdulillah pada hari ini alhamdulillah dengan takdir Allah Taala, sebenarnya kami dah berbincang nak pergi menghadap Ustaz. Oleh kerana saya dapat anak, jadi dalam tempoh pantang saya tak ada kemampuan lagi untuk pergi. Jadi dia orang memang nak pergi dah, takdir Allah Taala tak Ustaz mai. Alhamdulillah. Jadi secara ringkasnya sebelum pengkajian ni dicerita oleh waris-waris, tapi kami tak ada fakta tulisan. Jadi alhamdulillah pada bulan Ramadan kita dapat jumpa Ustaz lah, yang Ustaz bagi orang kata apa, tulisan ni yang mengkuatkan kita ni berjuang habis-habisan mempertahankan keturunan kita. Ni tulisan Ustaz, saya print. Jadi alhamdulillah dengan kita menemu Ustaz Fadli Gani ni, beliaulah yang mengesahkan Syarif Abu Bakar anak kepada Sultan Mahmud. Ustaz tulis Sultan Abu Bakar boleh. Sultan Abu Bakar anak Sultan Mahmud, anak Sultan Sulaiman Singgora, anak Datuk Monggol. Jadi apabila ada tulisan Ustaz ni, alhamdulillah terima kasih. Dengan asbab Ustaz, kami bertambah kuat lagi dalam perjuangan menghimpun nasab ni. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita bagi macam mana? Bagi kat Ustaz dulu lah. Untuk Syarif Bakar keturunan ni. Kita orang kata apa, silaturahim, merapatkan ukhuwah kita. Sekali lagi ada 1-2 soalan kita akan ajukan lah daripada keluarga kita. Wallahu a'lam.
ni boleh jadi keluarga belah Syarif Bakar tak tahu Datuk Monggol tu siapa. tu. Kan? Itu titik masalah dia. Dan Ana dah sebut sikit pada Ustaz Ilmi tentang apa nama ni, siapa sebenarnya Datuk Monggol ni. Pasal dalam rekod belah Segoro tu dia hanya sebut Datuk Monggol ni ialah anak orang daripada Jawa. Kan? Dia sebut gitu je, orang daripada Jawa, belah Segoro sebut gitu je. Dia sebenarnya kalau kita nak tahu latar belakang keluarga ni, yang pertama kita kena faham konflik-konflik politik yang berlaku selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ni Syarif Bakar ni, nama dia pun ada Syarif Bakar tu kita dah tahu kan. Jadi dari segi ininya, dulu selepas zaman Nabi, pada zaman apa ni, Daulah Amawiyah. Daulah Amawiyah ni dia berakhir tahun 750 Masihi. Ataupun tahun kita ni 132 Hijriah. Jadi maknanya ketika itu 132 ni masih lagi pada zaman Salafus Saleh. Belum sampai 200 lagi tahun Hijrah ni. Jadi pada masa tu apa ni, bila jatuh kerajaan Abbasiyah, kerajaan Amawiyah tu dia bukan jatuh gitu je. Kerana gerakan politik yang dibuat oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait tu dua kumpulan besar. Yang pertama daripada keluarga Alawiyin, yang kedua keluarga Abbasiyin. Cuma bila jatuh khalifah terakhir daripada Amawiyah ni, keluarga Alawiyin ketika itu kalau tak salah Said Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Kira macam malu-malu lah. Kan? Kerajaan jatuh dah, malu-malu nak ambil alih. Sedangkan dalam keluarga Abbasiyah ni Abdullah As-Saffah, Abu Abdullah As-Saffah ni dia ni orang politik. Dia orang politik. Jadi dia ada beberapa adik. Yang pertama Ibrahim, abang dia, hak dia ketua sebenarnya pergerakan Ibrahim. Dibunuh oleh keluarga Amawiyah. Abdullah As-Saffah ni dia ambil alih kepimpinan. Masa jatuh kerajaan tu dia declare jadi khalifah. Bahkan khalifah ni beralih kepada Abbasiyah, tidak kepada Alawiyin. Lepas tu 2 tahun adik apa yang duduk dalam kepala Abu Ja'far ni ialah dia mesti hapuskan semua pesaing-pesaing politik dia. Kalau kita secara ringkas, pesaing politik dia ada beberapa golongan. Yang pertama keluarga Amawiyah tu sendiri, dibunuhnya semua keluarga tu sehingga mereka ni lari pergi ke Andalusia. Abraham Ad-Dakhili tu kan. Dia sampai sana, Abu Mansur kata hak tu dia duduk situ lah. Tak sosik dia pasal dia duduk jauh. Dia nak serang kita tak boleh, kita serang dia pun tak boleh. Maka sebab itulah keluarga tu boleh merentah sampai 700 tahun di sana. Yang kedua, yang di kalangan panglima-panglima dia sendiri. Masa tubuh kerajaan tu, panglima-panglima dia tu dianggap ancaman oleh Abu Ja'far. Lalu dibunuh, termasuk Ibnu Muslim Al-Khurasani yang terkenal kan, dibunuh. Termasuk juga pegawai-pegawai dia seperti Ibnu Muqaffa. Orang cerdik dalam kerajaan dia tu Ibnu Muqaffa. Tapi kira macam kita orang Melayu, Hanatim lah. Kan, nampak cerdik pun lah. Kan? Jadi dibunuh Ibnu Muqaffa ni, umur dia baru berapa? 32, 34 baru. Tapi dia penasihat. Kira macam orang istana yang excellent lah. Kan? Dibunuh. Kemudian yang jadi musuh dia siapa? Keluarga Alawi. Kerana keluarga Alawi itu dianggap sebagai pesaing utama. Kerana mereka ni menyokong Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ali kan. Dan tu orang disebut Syiah. Dia masa ni Syiah tu bukan Syiah akidah, Syiah politik. Pada mula Ni Syiah masa ni Syiah politik. Masa ni Syiah politik lagi. Jadi dalam keadaan pergerakan Syiah tu Syiah politik, tiba-tiba Ali Zainal Abidin, kemudian anak dia Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq yang terkenal tu kan. Jadi Ja'far Shadiq ni orang Madinah tu nak dia jadi khalifah. Dan kalau siapa kuasa Madinah tu macam kuasa negeri, orang ada Kuala Lumpur lah kita kan. Putrajaya.
Jadi itu yang menjadikan saingan yang besar kepada orang di Baghdad. Maka tindakan politik dibuat. Dia menyebabkan selepas zaman Ja'far Shadiq ni, anak-anak dia seperti Imam Musa Al-Kazim, Imam Ismail itu dibawa lari ke Baghdad. Daripada Baghdad bahagiannya pergi ke Isfahan lepas tu. Lepas di Isfahan tu lah geng-geng Syiah tu baru bilang ni Musa Al-Kazim, Ja'far Shadiq, Ali Zain Abidin sampai Sayyidina Ali tu imam dia. Imam 12. Imam 12 tu kan. Imam dia. Adik dia Ismail ni pun pergi ke sana, diimamkan juga oleh orang Syiah. Dia panggil kelompok Ismailiyah tu. Abu nyambung depan tu kan. Agahan. Ada satu kelompok lagi di kalangan anak cucu dia ni pergi ke Hadramaut. Ni hak politik buat main sini. Pasal ketua-ketua pergi ke Hadramaut setengah. Yang duduk di Baghdad ni, saya pun mari sini juga. Hak di Baghdad. Yang paling masyhur di kalangan keluarga mereka yang Baghdad ni ialah Syarif Abdul Malik. Tok Pelaman ni. Kita hikam tu. Kita baca hikam Melayu tu kan. Tu daripada jalur Baghdad. Masya-Allah. Muhammad Baghdadi. Daripada jalur Hadramaut, pada generasi kemudian lebih kurang masa ni tahun lebih kurang 200. Yang 200 masih Hijriah. Salah seorang daripada keluarga terdekat Imam Musa Al-Kazim ni ialah Nakhoda Khalifah Ali, nama dia sebenarnya. Kan? Dia tu yang belayar daripada Baghdad datang ke alam Melayu. Itu yang pertama sekali kelompok pendakwah yang besar mari, dan mereka ni mari berdakwah di Perlak dan dijadikan menantu oleh Raja Perlak. Maka pada tahun 840 Masihi itu berdiri kerajaan Islam yang pertama di Perlak tu kan. Said Abdul Aziz tu anak kepada Nakhoda Khalifah. Makhdum Aziz. Said Abdul Aziz. Makhdum Dia dalam tu nama dia Makhdum Aziz. Boleh dah, nama macam-macam. Tapi Said Abdul Aziz tu itu adalah generasi yang pertama jadi raja tahun 840 Masihi. 840 Masihi ni lebih kurang tahun 230 atau 240 Hijriah, lebih kurang tu. Kemudian dari situlah di kerajaan Islam yang pertama. Selama pertama daripada Perlak, kemudian berkembang jadi Pasai, Samudra Pasai. Memang generasi sama aja anak turun mereka. Kan? Dalam tahun 1100 Masihi ataupun lebih awal sikit, sekitar 1000 Masihi, pasal India ni sebenarnya Islam masuk dengan pembukaan India belah Pakistan lah. Maksudnya India dah panggil Indus tu kan. Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim tu masuk ke India zaman Yusuf Hajar Al-Thaqafi. Raja. Bukan raja, dia Gubernur Iraq. Zaman Yazid. Zalim sikit. Dia tu keras sikit. Dan mudah sikit. Sebelum zaman sahabat Malik bin Dinar sampai lah. Anak masuk ni bukan sampai, dia ambil alih negeri. Tapi Islam tu zaman Malik bin Dinar Islam sampai, tapi dia tak ambil negeri. Ni depa mari serang, Dia ambil bukan, negeri tu. Maksudnya bukan politik lagi. Ya. Lepas tu daripada situ lebih kurang 200 tahun kerajaan-kerajaan tu berdiri daripada Ghaznawi sampai Ghori, kemudian Tughluk. Pada zaman Tughluk, anak-anak Said daripada Hadramaut ni dia pun mai ke India. Lalu dijadikan gubernur. Pasal ni setelah Nabi kan, mereka diberi kehormatan jadi gubernur di negeri-negeri di India, termasuklah negeri Deccan. Deccan sekarang tu lah tempat kapal banyak kan. Jadi gubernur Deccan ni ialah siapa nama dia ni, keluarga Pahlawi. Dia ni daripada keluarga Pahlawi, duduk sini jadi raja, jadi Deccan, jadi gubernur pada zaman Sultan Muhammad Tughluk. Pada zaman ni lah
lagukan, mari serang Baghdad. No. Hancur Baghdad, jatuh. Tahun 1278. Jadi anak-anak orang Abbasiyah ni lari pergi ke Mesir. Kan? Pergi ke Mesir. Jadi yang duduk di sini ni bukan masalah sekarang ni, bukan masalah politik Alawiyin dengan Abbasiyah dah. Benda dah jauh 5 tahun kemudian. Kan? Cuma isunya bila Baghdad dia jatuh, kesedaran Sultan Muhammad Tughlaq ni ialah pusat Islam tu dah hancur. Maka dakwah mesti dikembangkan sebelah timur. Ya. Secara besar-besaran. Maka diperintahkan kepada anak-anak Gubernur Dekan ni supaya mari ke sebelah timur untuk berdakwah. Maka diutuskan Said Hussein Jamadil Kubra, anak kepada Gubernur Dekan. Azmat Khan. Azmat Khan tu mari sini duduk di pergi ke Pasai, kemudian mari ke Kelantan. Dia sampai di Kelantan tu dalam sekitar tahun 1345 lepas tu lah. Tapi kalau nak tengok lagi tepat, kalau tengok kitab lah kan, saya sebut ingat-ingat Ya, gitu je kan. tahun 12, tahun 13. Tahun 1345 lebih kurang tu. Jadi masa ni Kelantan ni dah raja-raja dah Islam. Raja-raja Kelantan dah Islam. Cuma Islam tu belum lebar dalam masyarakat. Saya nak tanya balik. Syed Jamaluddin Husain Kubra ni, dia lahir di Dekan. Mana bapak dia lah Gubernur Dekan. Ya. Bapak dia. Bapak dia ni dari Azmat Khan. Hadramaut. Azmat Khan tu bukan daripada Hadramaut. Mak tok nenek dia daripada Hadramaut mai sini. Makna bukan dari bapak dia tu yang dari Hadramaut. Bukan. Tok-tok dia lah. Tok dia. Makna dia pun duduk di India, menetap di Natul 2-3 generasi dah. Dah 3-4 Oh, generasi dah. ya. Ya. Poin situ. Sini dah kena jelas. Dia bukan kata daripada sana mari tu jadi Gubernur situ tau. Daripada duduk situ, keluarga dia tu terhormat, keluarga Dekan raja. ni dia sebelah, Timur, sebelah barat, tengah-tengah India. mana Dekan ni sebelah Antara Bombay Tengah. dengan Bangalore. dengan Delhi. Antara Bombay dengan Bangalore. Delhi tak lah. Ni UP ke Uttar Pradesh? Uttar Pradesh, belah atas. Tangi. Belah Uttar Pradesh tu Tak, Delhi. Dia Delhi, dia tengah utara sikit. Dia Bangalore ni ke bawah. Bawah sama dengan Madras. Tapi dia sebelah tengah Dia India. duduk di tengah India, tengah benua Dia India. sini Madras, tengah-tengah tu Bangalore, ujung pantai belah sana tu Mangaluru. Mangaluru. Ya. Mangaluru dan Bengaluru. Tengah-tengah tu Bangaluru, ujung tu Mangaluru. Bangalore orang putih panggil kan. Itu Mangalore. Bengaluru tu yang Tepi laut dah sana. Dekat goa tu lah. Tak jauh dengan goa. tak, sebab dia tanya. Satu orang pernah beritahu kepada saya, ni cerita masuk background ni ada sikit. Satu India Muslim, arwah dah meninggal. Dia buta, dia ni tak nampak buta. Dia tarekat dia Chisti. Tarekat di Mamak ni. Mu'ainuddin Chistiyah. Mu'ainuddin Chisti. Hasan Mu'ainuddin Chisti. Dia mata buta, dia tak nampak. Satu hari dia kata apa? Dia kata ini keturunan langsung Ibrahim alaihissalam. Dia kata dia buta, dia tak nampak. Dia bukan saya, dia tak tahu macam mana. Ini keturunan langsung Ibrahim alaihissalam. Saya pun ini keturunan. Ini keturunan namanya di Pondicherry, dia kata. Boleh dia? Atau saya tanya Dekan, tahu lah. Dia kata saya pun ini keturunan oleh Allah. Dia kata dia buta. Jadi daripada Dekan tu lah anak cucu Syed Azmat Khan ni mari. Sebenarnya bukan seorang, 9 orang dia mari. Daripada dia Mai ni makna nak dakwah. adik ada, anak ada. Mai dakwah semua. Mai. Mana salah seorang tu Syed Ismail lah. Salah seorang dalam golongan tu Syed Ismail Berbesar. Jadi yang mai tu dan terkenal tu, kalau orang belah petani tu panggil Syekh Saman. Salah seorang Syekh Saman ni anak murid Ibnu Hajar. Belajar sekolah ni. Insya-Allah. Syekh Saman ni nama sebenarnya? Depa sebut Syekh Saman je. Tak tahu nama dia sebenar apa dia. Tapi ada nama lain hak bukan nama asal dia. Anak murid Ibnu Hajar. Mungkin adik-adik dia. Tadi. Kita ni. Jadi bila dia pergi ke Kelantan, masa ni kan siang baru Sungai Liko. Siang hak Ramkaheng tu. Bukan siang hak atas ni, hak zaman Ramkaheng tu. Sukotai. Sukotai tahun 1230-an lebih Orang kurang. Kemheng ni yang pancung dia tu perempuan kan? Raja Kelantan. Yang perempuan. Yang pancung dia. Perempuan tu siapa dia? Urdu je tu.
Wijaya Mala. Ni yang kata adik dari Mahmud baru besar. Sulaiman Singgah Raja. Cuma dia ada khilaf-khilaf sikit. Pasal Sulaiman tu ada banyak nama Raja Ligo tu nama Sulaiman. Tak, Bang. Zaman Urduja ni, tahun 13. Dia kata dia berumur dah macam tu kan. Masa Ibnu Battutah sampai dalam rehlah dia. Ibnu Battutah ni jarak dia dengan Rasul 700 tahun. Tahun dia sampai sini kalau ada catatan dia 1292. 1200 maknanya kita kata timeline ni kita Tak, lebih kurang tu lah. maknanya yang dia jumpa tu Urduja ni lah. Urduja. Dia pun sebut nama Urduja. Dia sebut dalam rehlah Ibn Battutah Urduja nama dia. Cuma tempat yang disebut tu Kilukrai. Dia kata tempat dia tu negeri Tawalisi. Dia kata Bukan Tawalisi, Kilukrai. Kilukrai tu orang kata Kuala Kerai Pasal dulu Raja Kelantan tu duduk belah hulu. Pasal setengah kata tu di mudik ke hulu. Tempat tu. Cuma tempat tu masih jadi perbahasan di kalangan ahli-ahli sejarah. Hak sebenar tang mana? Orang Filipina claim tempat dia, orang Aceh claim tempat dia, tempat dia kan. Tapi kalau ikut cerita-cerita tu dia matching dengan cerita-cerita di sini. Semua cerita Kelantan ni masalah dia tak banyak ditulis, tapi ceritanya diriwayatkan dalam wayang kulit. Itu kelebihan cerita Kelantan. Wayang kulit tu meriwayatkan cerita-cerita tu. Bukan cerita ni bukan wayang kulit siap. Wayang kulit Melayu. Wayang Melayu. Jadi kalau kita nak tahu cerita perkembangan raja-raja ni apa semua ni, kita dah dengar wayang kulit tu. Jadi orang yang banyak duk analisis wayang kulit ni Ustaz Abdul Nakula. Kalau kita cari Ustaz Abdul Nakula mati dah. Jadi Abdul Nakula tu dia orang minat wayang kulit. Dia duk perhati dengar cerita wayang kulit tu macam-macam, dia duk matching dengan kisah-kisah sejarah yang tercatat. Jadi itulah dia timbul cerita tu. Sejarah dulu ni diturunkan secara lisan. Bertulis ni jarang. Tulis tak ada. Orang Melayu tak tulis sejarah betul itu. Siratus Salatin lah. Hak belum Siratus. Dia yang bertulis ni kebanyakan manuskrip istana lah. Siratus Salatin lah yang jelas tulis. Tu pun orang petikai lagi. Hak Zulu Izharul Haq. Pasal kajian perlak ada tulis. Yang banyak ni kita tengok ni kalau belah ni Kelantan tak mula. Tadi Syekh Jamaluddin Kubro Kelantan. Jadi Syekh Jamaluddin ni bila duduk Kelantan, dia kahwin beberapa orang. Yang pertama anak dia adik pada Sultan Mahmud, Raja Kelantan di Bukit Panau. Syekh Jamaluddin kahwin dengan anak Raja Mahmud. Adik dia. Adik Raja Mahmud. Adik Sultan Mahmud tu. Lepas tu yang kedua dia pergi menikah dengan adik Sultan Zainal Abidin. Masya-Allah. Syahid Siti Zubaidah tu. Dicampur. Pasal tu dia dakwah ni. Kan? Puteri Ratmawati. Kemudian dia main kahwin pula dengan anak Sultan Mahmud. Puteri Cendana Sari, puteri kan. Terang Bulan Puteri Cendana Sari. Jadi daripada anak 3 orang ni, itulah yang melahirkan pendakwah besar di alam Melayu. Termasuklah Maulana Abdul Malik Ibrahim, Maulana Makhdum yang mengasaskan Wali Songo tu, pergerakan dakwah Wali Songo tu. Semua boleh kata semua Wali Songo tu anak cucu dia. Yang berdakwah di Brunei, Mindanao, Sulawesi dan juga Jawa yang tekan pasal Jawa tu ramai orang. Kan dia berdakwah di Jawa dalam tempoh berapa ratus tahun. Daripada tahun 1400 masa ni antara anak-anak dia, anak-anak Syekh Syekh Said Husain Jamalul Kubro ni, yang pertama anak dia yang terkenal tu Sultan Kombul. Orang petani panggil Sultan Kombul. Ya. Jadi Sultan Kombul ni dia anak Said Jamalul Kubro dengan anak dengan puteri bukan campur, puteri Kelantan hak bongsu sekali dia kahwin lah. Kelantan. Adik baru besar. Adik baru besar. Bukan adik, anak baru besar. Anak baru besar, cucu baru besar. Kemudian yang jadi sultan yang jadi sultan dicampur ada 2-3 orang, termasuklah Wan Bo Tri Sultan Umdatuddin.
Wan Pu. Jadi Wan Pu ni dia berhenti sultan baik kat anak dia. Dia pergi duduk di Jawa dakwah. Berhenti sultan. Pergi duduk sana dakwah. Sebahagian cerita ni sebenarnya ada dalam hikayat-hikayat. Kalau di Jawa tu dia tak panggil hikayat. Dia panggil babat. Babat dia macam-macam cerita tu babat. Jadi salah satu dan satu babat dia tu dia panggil Sabda Paloh. Sabda Paloh tu seorang tokoh dia lah. Jadi dia ada sebut kisah-kisah di campur dia orang dakwah ke Siam sampai pergi ke sana tu. Termasuklah macam mana dia boleh bercantum dengan orang Cina, berdakwah Cina daripada atas ni kan. Lepas tu pergi berdakwah di Palembang. Sebab tu kita pergi Palembang ni banyak orang Cina. Islam tapi Cina. Orang Melayu dia macam orang Cina muka. Pasal dia dah kahwin campur. Macam di petani. Begitulah. Tapi petani tak banyak Cina. Kalau kita pergi di Palembang tu, dia pun macam orang Cina. Cakap bahasa bercampur dengan bahasa Cina. Kalau dia dari zaman Buddha. Dari zaman Buddha, Muratakus. Jadi daripada keturunan dia ni, antara keturunan yang terkenal daripada keturunan Sultan Kombul ni ialah Syekh Wan Saleh Al-Laqihi. Legeh. Syekh Saleh Al-Laqihi ni lah tok nenek kepada ulama-ulama Benda Daya tu. Pak Cuhim ni kira dinasti ke bapa tahu kan, tapi Pak Cuhim ni cicit kepada Syekh Wan Mustafa untuk Benda Daya tua. Kan, termasuk Syekh Wan Ahmad apa ni saya kenal Tuan Faridah tu kan. Itu satu generasi. Kemudian daripada dinasti Sultan Umdatuddin ni ketika dia pergi sana kan, berdakwah ramai-ramai tu, dia pun balik mai sini balik. Ada satu generasi puak dia balik sini tahun 1600. Depa begitu tahun 1450-an kan. Tahun 1600 balik mai sini. Dan depa tu balik, depa tu kan keluarga sultan. Jadi raja petani yang semua buat dia ni. Kan? Masa dia menikah dengan anak raja kan. Lepas tu di salah seorang daripada mereka tu yang balik daripada Jawa tu ialah Nik Badruz Zaman. Yang dirajakan oleh raja petani di Segoro. Satulah Tok Mongkol. Nik Badruz Salam tu Tok Mongkol. Anak cucu Sultan Umdatuddin Wan Botri ada duduk di Jawa. Dia pergi Jawa dulu dakwah. Jawa pula. Dari Jawa tu anak cucu dia tu masuk Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati tu kan. Sultan Banten tu anak cucu kepada Wan Botri ada sana. Lepas tu banyakkan sunan-sunan hak duduk sana tu keluarga mereka. Lepas tu balik mai sini jadi raja belah tani. Lepas tu ada generasi berikutnya ni pergi pula ke Sulawesi dakwah. Memang Syed Hussein Nurdai tu dia mati di Sulawesi. Dakwah dia last kali ke Sulawesi, mati di Sulawesi. Jadi ada generasi lain pergi dakwah. Kalau kita pergi ke Sulawesi, ke Makassar, ada kampung petani. Sebelah tu. Kita pergi Kota Baru, ada kampung Makassar. Dia pun main tukar kata tanya kita tanya macam Dr. Yusri Presiden Apim tu kan. Yadim. Dulu pernah duduk Yadim sejak kan. Dulu Presiden Apim. Dia tu anak cucu kepada ni Syekh Datuk Mak Cik Wuk, Mufti Kelantan dulu kan. Datuk Mak Cik Wuk tu kan cucu kepada apa nama ni tu ayah Kepambulu Kelantan tu atau ulama-ulama itu Kelantan. Tok Kepambulu ni pondok dia sebelah menyebelah dengan ni Kepambulu, sebelah ni Awu Cina. Ni pondok Kepambulu ni Tok ayah Kepambulu dia sebut generasi mereka ni mari daripada Makassar. Kan dia kata kimia orang Bugis, orang kata tak, dia bukan Bugis. Dia pun main sini. Kan patah balik. Duduk situ. Lepas tu kau tanya dia kata dia motor ni orang Bugis tu, bukan dia Bugis. Dia bawa Kelantan pergi sana, patah balik. Masya-Allah. Di sebelah kampung dia Awu Cina tu Syarif Hussein. Syarif Hasan Awu Cina kan. Syarif Hasan tu cicit kepada tu Pulau Manis.
Untuk belah mana? Tolong ingat. Ada rambut berdarah. Jadi depa tu pondok dia sebelah-sebelah je. Duduk situ. Jadi di tu Pasir Mas sebenarnya Kota Baru di Pasir Mas kan. Jadi sebahagian yang balik ni termasuklah Fakih Ali. Fakih Ali tu anak Raja Tani keturunan yang sama. Keturunan depa juga. Depa balik pergi ke Johor dulu. Cuma dia jadi masalah tu bila riwayat-riwayat Kelantan yang membesarkan keturunan Fakih Ali, dia sebut sampai Fakih Ali je. Lepas tu putus dia kata tahu ke mana. Kan? Fakih Ali tu dia berkata anak menantu Nahkoda Wangkang daripada Kota Tinggi. Mari jadi raja sini. Dia boleh jadi raja, jadi menteri. Pasal apa? Pasal anak raja petani. Fakih Ali ni yang tulis tarikh petani. Bukan. Fakih Ali lain. Fakih Ali lain. Ada kata tu Antek Ali. Andek Ali. Jadi kemudian. Ada Fakih Ali yang tulis tarikh petani itu. Bukan. Tu atai Syekh Saifuddin. Sofiyuddin. Abbas. Ha. Yamani. Jadi hari ni dia balik. Sebab apa dia balik tu boleh jadi menteri di datuk ni mari daripada Bukit. Sebab kerabat. Memang ada cucu dia kan. Dan Syekh Fakih Ali tu bila berlaku perang, anak cucu dia tu pergi jadi raja di Campar semula. Daripada anak cucu depa tu masa tu balik jadi raja sini, sebahagiannya pergi jadi raja balik di Campar, Nik Jamaluddin. Kan? Itu kemudian dirajakan oleh petani di Kelantan. Menurunkan Ketua Jembal Tok Ni Aziz. Betul sekali. Turun dia sampai Tok Ni Aziz. Wan Daim anak pada Fakih Ali, keturunan mereka ni Wan Daim yang menurunkan Raja 3 negeri. Raja Kelantan, kemudian ambil alih Kelantan lah ni kan. Kelantan Barat ganti Jembal. Raja Kelantan Timur, Kelantan Barat, ada di Kota Kebun Labu tu, Long Muhammad Long Pandak tu kan. Apa dia Tuan Sulong tu anak pada Wan Daim. Long Bahar tu adik-beradik Tuan Sulong. Jadi raja di Jembal. Termasuk Raja Legeh, anak Long Sening. Kan kalau dalam kat Kelantan sebut lagu tu lah, tunang dia. Jadi raja 3 negeri. Fakih Ali tu anak dia banyak. Sebahagian anak dia tu Bendahara Wan Yusof semua jadi pembesar. Bendahara tu kalau kita menteri besar, Perdana Menteri ya. Kan? Kalau bendahara maharaja tu Perdana Menteri ya. Kadang-kadang Pasal dia keturunan Sultan Kombul. Sultan Kombul tu biasa dulu Perdana Menteri Fatih apa ni? Fatih Gajah Mada. Jadi keturunan mereka tu bukan tu. Jadi daripada keturunan Wan Yusof tu turun yang besar-besar di kalangan mereka tu selain pada pembesar-pembesar ni ialah Syekh Daud. Menurunkan Syekh Daud Fadhani. Cuma yang kita nak bincang ni daripada banyak-banyak mereka tu tahun lebih kurang tahun 1600 masih mereka ni hak dirajakan di Segoro. Datuk Mongol kan. Datuk Mongol dia pakai gelaran Sultan Muzaffar Shah. Bukan tahun 1600 lah. Ada itu 1604 tu lah kan. Kemudian lepas 20 tahun anak dia Sultan Sulaiman jadi raja. Sultan Sulaiman tu yang terkenal. Dia bukan Sultan Ligo, Sultan Singgoro. Ligo pada tahun 1600 ni dia jatuh kat Siam daripada Cendrawasih dulu lagi. Nama 1300 duk main gini tukar menang tukar kan, ada nama Lamutal tu anak Raja Jawa. Dia pun mari serang Siam ambil negeri. Lepas tu kawan mati Siam serang balik. Dia main tukar-tukar gitu, Ramkaheng mari lepas tu pergi lepas tu mari Cendrawasih. Cendrawasih tu yang pertengahan tu sampai ke India. Yang tersebut tadi sebagai tu negeri Cendrawasih. Orang Ligo tu merintah daripada Ligo sampai ke India. 5 buah negeri di India diperintah oleh Raja Melayu. Sampai hari ni pun dalam rekod India sebut tu orang Melayu tu. Selalu termasuk Sri Lanka, Ceylon. Anak-anak Cendrawasih. Sailendra. Dulu dia panggil Serindip. Serindip. Tu Ceylon lah kan. Tapi lepas zaman tu duk main gile-gile. Sehingga bila tahun 1600 Sultan Muzaffar, lepas tu 20 tahun kemudian Sultan Sulaiman,
Zaman Sultan Sulaiman tu zaman yang paling masyhur sekali lah, kan? Dan masa Sultan Sulaiman tu sebenarnya masalah dia ialah bukan Siam. Masalah dia Belanda. Segoro ni tempat yang sangat banyak biji timah. Macam Perak. Jadi Belanda tu mari nak berdagang dengan Segoro tu kerana nak biji timah. Siam kata tu negeri aku punya. Pasal Siam ni style mereka dia 3 level kerajaan dia. Sama kerajaan Induk, sama ada Ayutthaya, sama ada yang kemudian lah sampai pada zaman raja sekarang kan. Tapi konsep dia sama ada Sukhothai, sama ada Ayutthaya. Dia tu kerajaan pusat duduk sana. Negeri mana yang dia jajah, dia tu negeri jajahan dia, naungan. Kan? Negeri naungan, dia pun nama Dicu. Dicu tu biasa pemerintah negeri jajahan dia. Awi Dicu dah sejarah Melayu kan. Dicu, Awi Dicu tu raja Legor, bukan raja Siam. Negeri yang duduk bawah Legor itu level ketiga. Dia kejajahan dia juga. Sebab tu kita ada baca sejarah Melayu, kita kata Temagi tu ialah wakil Siam di Temasek. Bila masa Siam bagi sekarang tak benar. Yang tu lah wakil Legor. Siam ni kayak gitu je. Dia claim habis. Dewa Sura, ada apa nama? Raja Dewa Sura. Yang serang negeri Pahang. Kan? Itu Raja Legor. Bukan Raja Siam. Tapi Siam kata Pahang tu kami punya. Jadi negeri macam Kelantan, Terengganu tu, itulah konsep dia. Bila dia bilang ke petani, dia kata Terengganu tu kami punya. Gitu. Masalah geopolitik internasional ni. Yang Cina untuk claim kita Malaysia ni sebagai negara 9 garis putus tu. Gitu lah. Pasal gitu cara zaman dulu. Saya Siam ni, saya bawa dia jumpa satu keluarga di sana, dia kata apa? Kita hantar bunga emas kepada Siam. Siam hantar bunga emas kepada siapa? Cina. Ini sejarah tak tahu. Tak Cina. Sejarah Siam hantar bunga emas kepada dinasti Ming. Siam ni dia jadi budak dinasti Ming. Sebab tu Cina claim kita ni berhak apa? Sebab tu dalam rekod Siam dia pun sebut apa ni, Awi Dicu ni raja Segoro, raja Legor. Awi Dicu. Raja Melaka, Awi Melaka dia panggil. Pasal Siam beranggapan Melaka tu bawah dia juga. Aduh. Pada tu sistem penaungan. Sebab tu Raja Melaka bila tak nak duduk bawah Siam, dia pergi hantar terus ke Cina. Kan bila dia hantar terus ke Cina, lepas jadi dulu macam Ram Kaheng pun sama. Bila Ram Kaheng tu mari serang negeri Melayu, dia kena bunuh. Kan? Raja Sang Tawal pergi serang balik sampai ke Tonburi. Tonburi tu 10 kilo dia Bangkok. Ratnaburi. Kan 10 kilo dia Bangkok sekarang. Cop Raya kan. Jadi bila gaduh-gaduh, Raja Cina tu mari buat batas. Ni Tonburi ni sepadan. Belah atas tu Siam punya, belah bawah Melayu punya. Tahun 12 berapa tahun 1012 dia bagi je negeri. Sebab tu kawasan daripada Tonburi sampai ke bawah ni itu kawasan Melayu sebenarnya. Sebab tu nama-nama pun nama Melayu sampai sekarang. Ada lagi tak batu? Batu tu di situ atau di Sementing Kerak? Tak. Yang membahagi negeri Jawi dengan negeri Di Tonburi. Bukan Sementing Kerak. Sementing Kerak ni Kedian. Sementing Kerak ni tahun 1600. Dalam tahun 1900 tu situ lagi sepadan. Jadi kalau bila Siam apa ni, ambil satu negeri, dia kira negeri naungan tu semua dia punya. Dia claim dia. Dia claim ya sampai. Jadi bila apa nama ni, negeri Legor tu Siam punya masa tahun 1600 sebelum jatuh dinasti lama kan. Gubernur Legor ni orang Jepun. Orang Jepun. Jadi tapi gubernur tu kan cik tak baik.
masa Taksin, masa beralih dengan Taksin. Nah, dia sebelum Taksin, dia mari jadi gubernur, jap kerajaan tu jatuh. Tukar. Jenderal sebelum Taksin, kerajaan sebelum Taksin. Dia tu apa Ustaz? Yang menyebabkan Ligo ni jadi tarikan ramai. Namanya Tadi pertama dia pelabuhan. Pelabuhan tu kan ada teluk besar situ kan, pelabuhan. Yang kedua, timah dia banyak. Yang ketiga, situ berwalik. Orang Cina tu gila tu pasal berwalik. Oh. Cina kan dia dagang berwalik pada zaman dulu. Ya. Tempat berwalik paling banyak dari situ lah. Ligo. Sebab tu bila Cina mari, Cina bila Taksin tu ke Cina. Bukan Taksin ni, Taksin dulu buat Cina juga. Biar Taksin. Ya. Cina. Bukan Taksin. Ha. Bukan Taksin, orang kena Cakri ni. Bukan Taksin Cakri ni. Taksin sebelum Taksin biar Taksin lah sebelum Cakri tu. Cina juga. Jadi bila Taksin tu dia jadi raja siang, dia merintah habis negeri, dia halau semua orang berumur apa semua. Kan? Dia ambil orang Cina tu jadi raja. Sebab tu ada Nanakon, Naligo. Nanakon, dia ada Nanakon, Nasongla kan. Lepas tu belah Phuket semua dia ada. Tu yang depan tu semua Cina. Dia Cina yang dijadikan raja. Kalau macam kita Nai kan, pakai Nai tu Tengku. Dia berburu Tengku kat Cina tu benar. Jadi kalau ni keluarga Nanakon, maknanya Cina merintah negeri Ligo. Nasongla, Cina. Cina kan. Cina tu. Ya, bila kata ni bangsawan dia. Bangsawan dia. Bangsawan. Dia orang biasa je asalnya. Dia mari berdagang. Lepas tu dia kaya, Ni dia jadi raja. di Petalum, nak Petalum dia bagi. Sekarang nak Petalum, Sultan Sulaiman. Cuma dia Keturunan Sultan Sulaiman tu dia masalah dia bila mari generasi yang kemudian, bila gaduh-gaduh kan. Sultan Mustafa anak Sultan Sulaiman ni dia jadi raja. Tapi pasal adik-beradik tak berhati ni, siap guna. Siap ambil adik dia Sultan Mahmud tu pergi jadi raja negeri Ligor. Dia jadi raja syok Tekan pula. gitu. Lepas tu siap dah. Pasal sistem siap, negeri yang duduk daripada Senggora sampai ke bawah ni, belah pantai timur hak menghadap laut Cina ni, semua ni duduk bawah Badlung, bawah Senggora. Semua negeri yang duduk pantai barat, daripada Tanah Seri sampai ke Kedah, sampai ke Perak, itu bawah Ligo. Pentadbir dia. Dia begitu. Siang dia bagi gitu. Jadi dia nak ambil negeri-negeri ni. Ligo tu negeri Melayu bukan Siam punya, tapi oleh kerana Siam yang lantik dia berasal dia Siam. Kan? Sultan Bakar yang dah sebut Tarikh Bakar tadi tu lah. Anak tu nenek dia Sultan Mahmud. Kan Sultan Mahmud tu jadi raja Ligo. Bila jadi raja Ligo, Siam kereta dia serang Senggora. Cuma silap, antara kesilapan masa ni pertama tahun 1650 Raja kuning yang last kali, raja warna-warni tu kan. Raja kuning. Ratu kuning. Ratu kuning kan, Ratu Pelangi tu kan. Ya. Ratu Pelangi tu raja kuning yang last kali. Zaman dia tu raja terakhir daripada wangsa lama. Kan? Jadi bila kawan ni jadi raja, dia sibuk berniaga. Dia anak Sultan Muzaffar. Raja kuning ni anak Sultan Muzaffar, Sultan Melaka. Cucu sama Raja Pahang. Pasal mak dia tu Raja Ungu. Kan bini Sultan Abdul Ghaffar. Jadi dia jadi raja last sekali. Mentor. Zaman bila dia lemah, kira gubernur dia, datu dia panggil sistem datu tu gubernur lah. Ni Datuk Jambu, ni Datuk Legeh, ni Datuk Kelantan kan. Hak Kelantan tu pergi serang, ambil alih negeri. Jadi bila Sultan Raja Kelantan tu ambil alih, Raja Sakti ambil alih, daripada Terengganu sampai ke Badelong, itu semua Kelantan kontrol. Tahun 650 duduk bawah Kelantan seketika kan. Lepas tu duduk bertani lah konsepnya. Cuma bila Sultan Mustafa ni, dia tengok Kelantan tu tengah bukan Kelantan, petani tu pecah kan. Raja dah bertukar-tukar naik, raja bakar naik, raja perempuan dia Mas Cayam tu tak stabil negeri. Dia declare merdeka. Badelong Senggora tu silap dia merdeka daripada petani
Saya rasa mana dia bebas pasal apa? Dia dulu bawa petani. Siam tak boleh jajah petani daripada dulu. Ligo dia dapat. Bila dia lemah, bila pecah, Siam suruh serang. Siap paksa Mahmud. Mahmud serang. Belah sini, petani serang. Belah sana, Ligo serang. Sultan Mahmud dalam Itu tekanan. Sultan Muzaffar tu kalah, Sultan Mustafa tu kalah. Bila kalah, tapi dia tu masih berpengaruh. Cuma kalah dari segi perang. Raja Siam ambil dia pergi buh raja dia Cahaya. Cahaya sekarang Cahaya kan. Pergi buh situ. Jadi raja situ. Jadi dia cari jauh. Pasal kalau daripada Padelong, daripada Segoro, dia melintas satu negeri Padelong, satu negeri yang besar lagi Ligo, satu negeri lagi Cahaya atas tu. Jadi dia dah putus lah pengaruh dia. Kan? Cuma dia still jadi raja. Sultan yang jadi Sultan Mahmud ni sendiri, dia pun bukan suka sangat dua Siam. Jadi alat Siam. Itu yang Sebab tu dia berontak. Adik-beradik dia duduk dalam kerajaan Segoro dulu. Adik dia pusing apa kan. kelompok dia Dia pun. Jadi lawan Siam dia. Dia lawan Siam tu yang Siam pergi bunuh Laksman Hasan tu. Adik dia. gantung. Dia gantung depan istana. Jadi keluarga Abu Bakar ni yang tuan start pakai yang tuan Syarif semua kan. Situ dah kacau lah. Dah kacau. Cuma keturunan-keturunan dia yang bawah-bawah tu memang sebahagian tu jadi buta. Kerana nak pada jawatan. Kemudian antara keturunan dia tu kena tu Raja Musika. Musika tu mari lebih kurang 70 tahun kemudian ketika Taksin ambil alih kerajaan tu jatuh sekejap di Semenanjung Burma, dia declare dia raja balik, merdeka. Bila Taksin jadi raja, Taksin marah, serang. Tapi pasal Raja Musika ni, dia punca Raja Musika ni. Bila dia kalah perang, dia lari pergi ke Patani. Bila pergi ke Patani, Sultan Muhammad Patani tu ada dua pilihan, Siam merugut. Kalau kau tak bagi dia, aku serang. Itu yang Sultan Patani kena serang pada tu. Dia jadikan raja balik di sana. Tapi dia menyokong Siam. Jadi Raja Musika ni, dia nak jawatan raja ni, dia menikahkan anak dia dengan Taksin. Jadi Siam. Jadi keturunan dia lepas tu jadi raja Liga, tapi semuanya buta. Anak dia tu Frank, dia menikah dengan Taksin. Sebenarnya Raja Siam lepas Taksin Cakri ni tak percaya kat dia. Tapi pasal dia Musika ni Ustaz jalur ni juga. Ya, dia mesti kan sama. Bila Salih Bakar lari ke Kedah semua kan. Dalam masa 70 tahun tu Raja Musika tu naik balik. Pasal Siam dia tak mengerti, tak tahu dia. Musika ni dia dari Jalak Mustafa Mahmud. Ya, cucu kan nak. Ada yang 2-3 keturunan juga. Memang jujur cicit. Dia keturunan juga. Bukan anak secara direct dah. Raja Musika tu apa? 1770-an. Dia jadi raja hak dia bergaduh dengan Taksin tu kan. 1786, 1777, 76. Masa tu Taksin tu mari tu, ni buh Musika sini. Ligo Segoro dah pening tak ada raja ni. Ada. Pening tak ada raja ni, dia pun ambil Siam. Cina dia boleh jadi raja tu. Tu bermula. Cina tu 10 generasi jadi raja. Dalam Cina tu dalam daripada tahun 1777 sampai tahun 1901 lah. Bila Siam dah ubah sistem, tak ada raja, semua negeri buang raja tu. Tu sampai situ lah. Lama juga. Tu 20 tahun lebih. 200 tahun. 2 tahun dah. Cina pun tahu negara Melayu. Kalau Nanakon ni orang Melayu yang jadi Siam. Dia orang Melayu kan. Lepas tu pergi menikah dengan anak Cina, Siam macam pergi menikah kan. Dulu Raja Ligo ni antara yalah bukan orang lain juga kan. Tapi itulah kesilapan dia. Pertama, kalau dia nak kuasa, dia pun hantar anak-anak jadi gundik Raja Siam. Semua lagu tu Raja Ligo, supaya dia terus berkekal berkuasa. Jadi kalau dia jadi raja, cara berkhidmat dia hantar anak dia pergi jadi gundik Raja Siam. Jadi macam Siam percaya kat dia. Lepas tu antara keturunan kemudian sikit tu anak Frank, cucu pada Raja Musika tu yang anak Taksin dijadikan Raja Ligo. Hak serang Kedah tu ada cucu dia semua. Hak mai serang Kedah
tahun 1812 kan. 1821. Tu kan anak dia. Nakon tu kan semua cucu dia. Memang tu raja Selangor tu memang betul-betul anak Raja Musikal. Cucu Raja Musikal. Anak Taksim. Tak mari sekarang. Lepas tu dia mari sini, dia bubuh adik dia jadi gubernur sini. Lepas tu dia bubuh adik dia jadi gubernur Phuket. Dia dia. Ada balik semua. Dia. Tapi kalau gubernur Krabi belah atas ni tu Cina. Keluarga Cina. Songkla pun Cina betul. Tapi tu Melayu. Lepas tu Cina Songkla, dia bubuh Cina lain pula pergi jadi raja negeri Cenak sekarang Cenak siapa panggil Cenak kan. Lepas tu bila negeri petani tu dia ambil alih negeri petani, nak kawal orang petani bagi orang Sai Telubel. Dia ambil anak orang Cenak tu ibu. Nai Kim Sai, Nai Kang Swan tu kan. Tu anak orang Cenak semua tu. Dia pun ibu sini jadi negeri Melayu. Jadi ada dua negeri Melayu di dalam petani tu, jadi siap. Hak belah petani betul. Hak belah atas tu lama dah kan. Hak belah petani betul ni. Ada dua negeri tu memang sampai sudah siap. Nonci biasanya. Dengan saya pernah jadi Raja Siam sekejap. Lepas tu tukar balik orang Melayu. Tapi tu masuk petani. Petani tu sendiri pernah bubuh Siam jadi raja. Lepas pada zaman Sultan Muhammad. Tu kan. Gaduh-gaduh tu bubuh Tengku Lamidin dan macam-macam bubuh orang Melayu juga. Orang Melayu lawan je balik. Dan sekali bubuh Nakim Sai tu pasal tak bagi lawan. Bubuh Siam, bubuh Cina. Jadi cara Siam pelemah orang kita ni, dia bubuh anak-anak Raja Cina tu pergi jadi raja negara Melayu. Jadi kan kita lawan lah. Cuma keluarga Syarif Abu Bakar tu, macam sebut tadi, bila dia kalah perang sebelum zaman Raja Musikal tu, sebab dia memberontak, Siam mari serang kalah, tu semua lari ni kita sebelah sini. Saya start dulu Syarif Abu Bakar dah. Lepas anak-anak dia ada 45 orang nanai tu kan. Tu. Semua mari sebelah sini. Jadi hak mari belah sini tu entah tahu belakang dah keturunan dia kan. Jadi hak sana tu memang ada. Anak pun tulis tak tahu dekat sini kata ada. Memang sebahagian tu hak jadi raja Ligo dan jadi buta. Ya. Hak jadi raja Caya pun jadi buta. Hak tu memang orang Melayu jadi buta. Kalau hak belah Petelong dengan apa nama ni Songkla ni, Skoro ni kan. Ni depa habis gitu ya. Depa buang gitu je bubuh Cina. Tapi hak belah Caya dengan Liko tu memang anak cucu Syarif Abu Bakar. Boleh bukan boleh jadi bukan Syarif Abu Bakar, boleh jadi tapi anak cucu sama. Depa orang Melayu. Dibudakan. Ada setengah tu depa ambil nak jadi raja macam kita kan. Depa nak jadi raja hampir kena pergi sekolah MCAK zaman dulu orang putih waktu tu. Jadi orang putih kan tu. Habis. Depa ni depa kena pergi sekolah di Siam di Bangkok. Ustaz tu balik ke tahun ni? Balik. Cualik. Cualik ni hak dia kalah perang. Tapi bukan anak raja. Dia ni orang Melayu belah Ligo ni hak kalah perang. Awak pergi belah sana. Lepas tu ada anak-anak Ligo, anak orang Melayu ni, mak dia dulu bini dia orang Melayu jadi bini raja. Jadi bini raja. Kira gitu lah. Anak-anak raja ni pun nak berkuasa bui anak dia dekat Raja Siam. Tapi sebahagian tu hak kalah perang. Bubuh. Oh ni sini kan. Ikat keting ni kan. Bawa pergi sana. Tu duduk kat Bangkok tu. Anak pergi Bangkok tu ada lelaki boleh cakap Melayu, banyak lelaki boleh cakap Melayu. Tapi banyak kan jadi Siam lah. Tapi tu tak jadi budak. Tu tetap jadi orang Melayu dan orang Islam. Cuma mereka cakap Siam. Yang anda sebut dia anak pembesar tu jadi Siam. Dia buat jadi Siam. Dia jadi budak pasal nak puasa. Atau banyak. Jadi kalau kita pergi Nanakon tu kan, boleh kata semua Nanakon tu Tuan Melayu. Kapil lah kat dah lah. Dia hampir semua Nanakon tu. Pasal Nanakon tu keturunan hak lepas pada Raja Musikal. Memang politik Raja Musikal itulah kesilapan.
Pasal dia nak kuasa tu, dia pergi hantar anak pergi kahwin dengan raja sana. Bukan kahwin, jadi gundik kan. Jadi sistem gundik tu yang menyebabkan boleh kata hampir setiap generasi tu, untuk menunjukkan jadi betul-betul orang kerabat raja dan kekal ni, bagi anak dia kat Raja Siam. Lepas tu kita berdengar ni Cawalik ni anak orang Melayu ni, cuma mak dia beli kat Siam. Kira betul. Wallahualam. Cawalik ni dia mengaku dia sendiri dia keturunan Sulaiman. Memang? Ya, boleh. Dia tulis itu. Dia tulis satu buku dia tulis tu. Jangan ada tulis buku bayar. Dia tulis siang. Lama Siam. Tak pernah faham. Ini masalah dia. Sebenarnya hubungan Kedah dengan Ligor tu. Tadi kita cerita dia tidur. Ada perkahwinan tu antara apa? Sampai dua dengan anak Mahmud tu. Dulu perkahwinan tu biasa je, perkahwinan raja Melayu, raja dengan raja, biasa je. Kan cuma anak tu pun sampai law ni belum dapat mengesahkan. Bahkan rasa mungkin tak betul kot. Ada sebut siang Islam, Tai buta. Kan? Itu pada puak no lah. Hak keluarkan nine hak sebelah lagi tu kan. Daripada claim daripada ni Raja Siam, Raja Kedah. Siam itu raja besar lama dulu kan. Mungkin raja-raja tu wujud. Tapi bukan dalam bentuk macam dia cakap. Mungkin raja tu wujud tapi bukan dalam bentuk dia cakap. Pasal benda ni tidak mudah sebenarnya kita nak menyembunyikan satu rekod kerajaan yang besar. Kan? Kerajaan besar payah nak sembunyi. Kalau betul kerajaan tu besar, dia kata raja dia tu dari Aceh, dia Brunei, habis semua kan. Dia nak sembunyi lagu mana benda tu? Pasal peristiwa tu berlaku zaman penjajahan. Orang putih tu rekod detail. Anak baca rekod-rekod yang orang putih tulis macam Winston ni ke dia ada. Tahun 1800 tu kan. Masa depa baru masuk Burma tu, depa tulis dalam Cina Ligo. Sultan Negeri Ligo, Raja Ligo siapa, gelaran apa, semua keturunan daripada mana. Padahal ada Cina orang putih. Ya. Jadi kita baca Tok Monggol. Kan? Tok Monggol, kuning lampu hijau. Kita ambil sebelum tu. Sebelum Tok Monggol. Raja-raja Melayu kat dulu. Raja-raja Melayu yang jadi raja di Tamralinga. Jadi raja di Chaya, di Pedelu, di Senggora. Sebelum Tok Monggol sampai. Yang tu kalau ikut pertamanya macam anda sebut tadi, berdasarkan rekod-rekod lisan Kelantan. Satu. Kan yang disebut wayang kulit. Yang kedua prasasti Melayu di Kota Gerahi ada prasasti itu dia mencatatkan, tapi prasasti itu 2 muka surat. Tak tulis apa? Sikit sangat. Jadi yang ada di Tani yang ni dia ada 2 rekod. Dia ada 2 sumber. Satu yang ditulis oleh Tok Fakih Ali. Itu Hikayat Petani. Hikayat Tarikh Tani. Tarikh Petani. Hikayat Tani ditulis oleh Tak ada boleh dia. Tak tahu siapa. apa nama Syekh Abdul Rauf. Jadi ni kok. Syekh Abdul Rauf tulis Hikayat Tani. Tok Fakih Ali tulis Tarikh Tani. Atas perintah Sultan masa tu. Jadi kalau mengikut pada cerita, raja-raja ni semua ada keturunan Meru. Ada Kedah. Keturunan dia Meru Mahmuzah. Pok Meru ni bila sampai, kalau kita tengok dalam rekod tu, dia tak baik negeri ni. Dia buat negeri sana. Dari situ dia pecah. Raja Singgora berbenih tu, Raja Nakuan berbenih tu, sebab satu masa Sriwijaya ada Muratakus perintah Tamralinga, ada perintah Tamralinga. Jadi masa Tok Monggol sampai tu, dia pergi menikah dengan perempuan tu cucu pada Raja Singgora. Tapi bukan Singgora Kanyi, bukan di Wakau tu. Singgora tu duduk atas lagi Garanut. Mai masa Sulaiman lah, apabila Singgora tu dah tak benih, Sulaiman pindah mai di Wakau.
Baru Sulaiman buat kota apa semua atas bukit tu. Pasal kalau dalam rekod yang lama, contoh macam zaman yang kata Kedah Raja Bersiung. Raja Bersiung ni, kata Raja Bersiung bukan Raja dari Muzaffar hari ni. Raja Bersiung tu, Raja sebelum dia berkata Hindu Buddha tu, para orang maha apa, Parihadarita. Yang kata dia lari pergi menikah perempuan di rumah anak Raja Reman apa semua tu. Dan semua ada lah, rekod tu semua ada. Nak baca. Dan tapak tu pun ada, sampai hari ni tapak-tapak tu ada, semua ada. Ada berapa puluh tapak, tapi yang saya menjaga 4. Yang saya menjaga Kota Maligai, lagi kota mana saya menjaga. Macam keturunan Raja Petani, keturunan Raja Petani sampai hari ni, sampai Sultan Abdul Qadir Kamuddin ni yang last masa tu, dia 3 kali tukar. Dari keturunan Asal. Yang kedua keturunan Syekh Sofiuddin. Yang kedua Syekh Sofiuddin ni anak dia kan dan cucu dia nikah dengan kerabat petani. Bila petani dah habis, dah bunuh sama-sama mereka, terlaik naik keturunan dari Syekh Sofiuddin yang ada kumpulan Midin semua. Habis tu pula, main zaman tu habis dah buat tu, baru naik Sultan Abdul Qadir apa? Ya, Kelantan. Kelantan. Dia bibik di Tumpah. 1800. Nak tanya Ustaz, rekod Datuk apa Datuk Mongol ni Darussalam tu apa? Ada rekod tak? Setakat ni rekod detail tu tak ada. Tapi ada catatan-catatan yang ni. Yang mengesahkan, yang mengasahkan Dia biasanya nak baca dalam hikayat-hikayat. Dan dia sebut Sultan Petani pergi merajakan ni apa ni di negeri Sulawa. Kan? Tahu sama lah. Ratu Kuning ni adakah isteri Mahmud? Ratu Kuning ni bini Sultan Muzaffar, Sultan Abdul Ghaffar. Faham? Bukan bini dia tak lah. Ratu Kuning. Janda ada pun tak? Dia pun abang dia orang tu. Ada Ada bang. Mahmud tu serang pada dia macam Dia rekod nak bagi makan Mahmud tu. Ratu Kuning. So pada mereka Mahmud tu betul Mahmud. Dia sebenarnya banyak pasal rekod tu dia bersilang-bersilang. Jadi kita nak rehat mana betul. Kita sebenarnya ada 2-3 hikayat ni masih dipetikai. Pasal kita ingat satu dia penyakit hikayat ni ialah dia ditulis oleh penulis-penulis istana. Jadi siapa jadi raja, dia boleh sejarah. Itu yang salah dia. Ya, betul. Jadi kita bila kita kaji, kita kena objektif. Dia kat tu lah. Dia kat awal dia kan. Macam kita baca sejarah, kalau kita baca sejarah Kerajaan Sahabat Abbasiyah kan, depa kata Raja-Raja Umayyah tu depa sekali makan 3 ekor kambing. Ayam 20 ekor makan. Tak ada hadap pun. Siapa boleh makan kambing 3 ekor? Kan kita makan seekor ayam tak habis. Betul tak? Sekali adab dia nak gambarkan perangai melampau raja-raja tu. Pasal apa hatukan tulis tu orang Abbasiyah. Tak pernah pergi tak sampai ke makam Tok Mongol. Tak pernah. Belum lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita hari ni kita boleh ambil satu kesimpulan dan memang yang kita bawa daripada orang punya bakat mengatakan Syarif Bakar keturunan daripada Tok Mongol, bukan daripada Pak Sultan Muhyiddin tu bukan. Atau Nail Lukasi punya bersih itu salah lah. Muhyiddin dia Kita pakai betul balik lah. Kita pantau Sulaiman tu Tok mana? Tok Wan pada? Tak orang Syarif. kita perbaik sikit lah tu nama. Kita pakai betul balik. Kita pakai Ada. balik lah. Yang pasti keturunan ni, Awi pun kata dia keturunan Sulaiman. yang pasti keturunan ni dia dari nasab dari Saidina Husin. Sebab dia berkait dengan, kalau mengikut Ustaz kata tu, dia berkait dari keturunan Syed Jamaluddin Husin Kubro. Jadi kalau Syed Jamaluddin Husin Kubro ni nasabnya dari Saidina Husin. Nampak ni? Dan mereka pernah berkhidmat dengan kerajaan Mongol di India. Zaman Tukulul, zaman Ghaznawi. Tak, tu masa tu bukan Kesimpulan. Mongol. Itulah atas kesilapan kita.
Raja Mongol di India ni dia hanya muncul pada tahun 1524. Ya. 200 tahun selepas pada cerita Hana sebut tadi. Raja Mongol. Jadi kalau orang kait nama Datuk Mongol pasal apa? Pasal kawan tu Raja tu. Dah. Bukan. Kadang Mongol tu kadang orang Jadi sebab di India tu yang kenal tu Mongol. Mongol tu tahun 1527 sampai tahun 1857. India tu Mongol. Tapi masa cerita dia tadi tu zaman Tughlaq tu Kesultanan Delhi. Ya. Masih Dehlawi jadi masa tu. Bukan Mongol. Saya sendiri dapat satu salah silap daripada Tarim, Rabi okey. Kak ni dia tak bagi berani lah. Syed Muhammad Jafri. Kita telefon dia dari rumah awak Bruno. Kita tanya ada kenal Syed Muhammad Jafri. Dia dapat manuskrip tu daripada Tarim sendiri. Yang dia rujuk buat rujukan. Memang Syah Ahmad Jalal Makan apa memang awal tu tak main. Kalau pada anak lah, rekod yang paling kuat sekali berkait dengan anak cucu Syekh Ahmad Jalal Azmat Khan ni, salah silah yang ditulis oleh Tok Laman. Allah Akbar. Tok Laman tulis sama je sebenarnya jalan dia. Ada dalam Ada Tok Laman ada. Salah silah Tok Laman. Pakai hak Tok Pulau ni. Sebab dia tulis sendiri. Itu dia salah silah dia. Kan Tok Muhammad tu. Jadi Dia sama aja dengan Tarim pun sama aja. sama je kan. Sama je. Cuma kita nak ambil tengok daripada Syed Hussein Jabal Kubra ke atas sampai ke Nabi. Kan? Tapi jalur dia tu mari pada Hadramaut. India, Hadramaut, Mekah, Madinah. Kalau jalur Syed Hussein Jabal Kubra. Ada pun jalur Syekh apa nama ni Tok Rahmani ni daripada Madinah ke Baghdad. Baghdad mari ke belah sini. Kan? Jadi kalau kita ni kita di alam Melayu ni banyak pesek. Kalau belah kita ni panggil Said. Kan? Ya. Belah Brunei, belah Mindanao panggil Syarif. Betul. Kalau belah Yaman. apa ni Indonesia, depa panggil Habib. Ya betul. Kalau belah Singapura, depa tak panggil Habib. Habib tu mulut je sebut. Depa bubuh nama As-Saqaf, Al-Jufri. Itu lakok tu lakok keluarga. Depa kasi tag gitu. Jadi bila nak tengok keluarga Sultan Sulaiman ni, depa mula pakai nama Syarif kan. Syarif. Hak belah likur ni dia pakai Syarif. Kamu tak pakai. Kan? Syarif maknanya memang Datuk Mongkol tu keturunan dia daripada keturunan Syed Hussein Jabal Kubra. Point. Dia tentang Kelantan. Pasal kalau tidak ke mana dia mari Syarif tu? Betul. Betul tak? Cici dia. Dia mari Syarif tu ke mana? Pasal keturunan depa dia pakai Syed. Sama ada Syed atau Syarif kan? Keturunan depa dia pakai. Kalau kita kata Datuk Mongol tu mari dari pertah mana-mana, kita kata mari daripada India pun tak. Orang sana pun cakap dia mari daripada Jawa. Orang sana pun cakap mari daripada Jawa Datuk Mongol tu. Alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok susu galur dia tu memang pergerakan dia dari sana pergi ke Aceh, Aceh ke Kelantan, Kelantan pergi ke Campar. Kan? Kemudian daripada Patani, Campar, Kelantan tu pergi ke Jawa. Jawa, Brunei, Mindanao, Sulawesi, pulau-pulau Nusa Tenggara. Kemudian pergi ke Sulawesi, ada Palembang. Daripada Aceh pun banyak. Tu orang ni mari. Kan? Jadi sebenarnya kalau kita kata depa mari daripada tu, maknanya betul. Keturunan depa itu memang daripada rekod Kelantan pun memang ada anak cucu depa yang depa tambah lagi dia di sana. Cuma masalah kita gelaran-gelaran tu tak sama. Orang sana panggil Datuk Mongol. Orang sini panggil Datuk ni. Kalau kita boleh tengok mungkin yang agak serius tengok ni Ustaz Masawi. Tu. Jadi kita tengok ini pasal Ustaz Masawi tu dia pergi jumpa seorang tua-tua kan. Jadi dia pun betulkan silsilah. Cuma macam cerita tadi kita meramah masa tu sebenarnya tu masih khilaf pada anak. Pasal
salah satu cara orang Melayu menulis zaman serupa kat orang lain pun. Depa nak kata kami ni raja-raja ni keturunan dia pelik sikit pada orang lain. Tu kata kami daripada Bukit Seguntang tu main daripada mana Aftabul Ard macam-macam kan. Tu kata mari bom keruda, kata mari. Jadi mistik sikit lah. Sebenarnya sampai hari ni pun masih ada pertikaian. Yang pertama hikayat Maramawasa. Ya. Silsilah Kedah kan. Haji Hassan Khani tu. Jadi yang tu pun dia sendiri dua tu pun bercanggah kan. Dia bercanggah tak apalah. Tapi maksudnya dari segi kekuatan, sebab bila kita tulis sejarah ni, bila unsur mitos tu jadi masalah dia. Pasal cara orang pertama nak kait keturunan kita mesti kait dengan orang Arab ataupun orang Parsi. Pasal Raja Parsi ni daripada zaman-zaman dulu lah, raja yang besar dunia ni kan, Raja Parsi. Ataupun kalau tidak keturunan Nabi, dikaitkan gitu. Iskandar Zulkarnain. Jadi kalau kata ni bakal Zulkarnain ni memang raja kali macam orang Jepun ni kena turunan matahari je. Gitu lah. Jadi hak bahagian tu kita nak tengok bagi betul. Ya. Jadi padahal lah kalau kita teliti secara objektif data-data yang ada ni, kita tengok bahagian-bahagian tu boleh tidak semuanya betul, kan? Tapi kita tolak semuanya. Begitu. Dia ada satu silsilah. Ni sekali lagi kita tengok. Silsilah ni ada di Terengganu ni. Ada simpanan cucu anak Sultan Ali yang diturunkan takhta. Sultan Malaysia. Silsilah tu hak yang generasi awal masih nama Parsi. Memang dah tua. Dah cukup 8 kaki banyak. Dah kulit. Saya Kedah. Terengganu. Silsilah tu duk ada di Terengganu. Sultan Terengganu sekarang. Tadi dia kena pecat tu. Yalah, anda tahu Sultan dia. Anda tahu Sultan dia lah. Sultan itu Tapi anak dia tu pegang. Jadi silsilah tu sepanjang raja-raja tu sampai Johor pun semua orang kata. Memang dia pandai juri tau. Tun Habib Zainal Abidin, Tun Habib Abdul Majid. Johor Riau. Ya, Tun Habib ni dia keturunan asal dia daripada Aceh. Orang Aceh, orang Arab yang duduk kat Aceh. Sebahagian daripada keluarga mereka tu pergi jadi raja di Riau, di Palembang. Dia mari jadi menantu kepada Bendahara Johor. Bendahara Johor ni kalau titi-titi terbalik, dia akan bagi tempat yang sama dengan Sultan Melaka. Pasal masa Sultan Melaka tu dia jadi raja, adik jadi bendahara. Ya. Betul bendahara turun jadi bendahara semua tu dia. Raja. Lepas tu Sultan jadi tu Sultan. Sampai zaman apa ni? Bendahara Padang Saujana. Kan? Habib Abdul Majid Padang Saujana. Jadi Habib Abdul Majid tu, pok dia tu dia bukan bendahara, dia menantu bendahara. Sebab tu lah jadi Habib, start mesti jadi Habib tu. Cuma bila berdasarkan nanti dia dua bini. Jadi Sultan Jalil tu mak lain. Sampai jadi. Jadi Sultan Johor tu kan, lepas pada Sultan Makat di Julang tu, Tun Zainal hak main duduk dengan Raja Kuning di sini ni, atau mak lain. Tun Zainal anak Tun Habib lah. Tapi tak mak lain. Sebab tu kalau orang kata sebenarnya Terengganu ni wilayah Johor, bukan wilayah petani. Dalam salah silap yang saya tengok saya tengok 8 kaki ni faham kan, semua ada lah. Dia naik Tun Habib Padang Saujana ni, bapak dia kalau tak silap Sultan Muhammad dia tulis angkat di kota tinggi kot. Dia ada tiga generasi. Di atas sekali Sultan Sulaiman mangkat di Timur. Kejut saya. Saya nak tahu. Ni satu manuskrip lama ni. Kan tulisan pun dengar baca. Apa? Ustaz? Jangan tu banyak lah. Lepas tu atas tu, dia belah atas tu semua hak nama Parsi.
Aftab Sultan Sulaiman mangkat di Segoro ni Sultan Perak. Jawapan dia tu. Ya, Sultan Perak. Dia bukan Segoro. Dia mangkat di Segoro. Panggil Sultan mangkat di Segoro tu Sultan Perak. Masya Allah. Sulaiman. Sulaiman buat Azam Shah kan? Sulaiman Azam. Sultan Sultan Perak. Bukan Sultan Segoro. Tahun 15. Mangkat di mana je. Tak, dia pergi sana mati ke sana. Kalau mangkat di mana? Mangkat Betul dia. lah Sultan Sulaiman. Tak pasti. Tapi memang Tapi kalau sebut Sultan Sulaiman mangkat di Segoro tu Sultan Perak. Allah Akbar. kita kena cek balik lah. Kalau Perak kain dengan Melaka. Perak ni dia Sultan Perak ni keturunan Sultan Melaka dengan Mok Kelantan. Orang Kuning. Sultan Muzaffar Syah. Puteri Enang Kening. Sultan Mahmud dengan Puteri Orang Kening tu pok pada Sultan Muzaffar, Sultan Perak yang pertama. Anak Muzaffar tu lah. Anak Enang Kening ni. Muzaffar tu turun Mari Sulaiman ni. Sultan Perak pertama lah Muzaffar. Ustaz, kita rasa kita tangguh sini dulu. Saya sambil makan kita sambung pula. Jadi sebelum terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Fazlil Ghani yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia mengkaji daripada fakta-fakta sejarah Kesultanan Alam Melayu ni. Terima kasih banyak-banyak. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala takdirkan mai ke keluarga kita pada hari ini. Jadi sebelum kita nak makan nasi, kita minta lah sebagai wakil keluarga Pak Nazamri lah untuk membuat kesimpulan apa yang kita bincang pada hari ini. Dan saya yakin termasuk saya dan beberapa orang pada hari ini dengar dia jadi tinggi sangat. Jadi haraplah lepas ni Pak Ngah apa pada semua Pak Long apa Pak Lang harap terangkan balik terutamanya Ustaz Naim ni. Sebab daripada Syarif Abu Bakar pun dia benih dah. Naik atas lagi dia benih. Jadi tolong syarah kepada kami nanti ni matan yang dibuat oleh Ustaz pada hari ni. Jadi sebelum kita makan, kita minta Pak Ngah dah untuk membuat khulasah kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Selepas tu kita makan dan kita sembahyang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak TNI selaku tuan rumah pada hari ini yang berusaha keras lah. Daripada bulan puasa itu lagi dia duk bagi tahu Ustaz Fazlil Ghani, Ustaz Fazlil Ghani. Pak Ngah, Mai duk tidur ni Pak sini. malam tidur ni. Sebab satu cerita yang selalunya cerita Syarif ni hanya kami keturunan je yang tahu cerita ni, kan? Tak tapi orang luar ni seolah-olah tak apa tahu. Tapi bila ustaz menulis cerita berkenaan Syarif Bakar, Syarif Mahmud apa semua ni, jadi kami rasa cukup bersemangat lagi lah, cukup teruja dan bersemangat lagi. Sebab kita memang selama ni pun kita mencari jalur keturunan. Dan yang saya hormati Pak Long, Ustaz Naim, Tok Imam kita, Bang Din, Mak Sabri, Mawadi, Ustaz Tengku Yusuf, ini Abang Abah. Abah, Syukri. Abang Husin, Ustaz dah faham. Jadi adik-beradik semua, kita dah dengar dah. Rasa-rasa Pak Ngah rasa kita cukup faham dah. Kita cukup faham dah susur galur yang sebenar yang tersyarif ni siapa. Jadi bila kita dah dengar dan kita pun buat kajian sebelum ni, jadi bila ada cerita-cerita, sebab kita sekarang kita ke arah nak menyatu anak cucu Syarif yang terpecah dengan sebab macam-macam sebab yang kita tahu selama ni, yang nak jadi lagu ni, yang nak jadi lagu ni, yang dakwa lagu ni. Hari ni kita yang terah lah kita kata, yang ada di sini ni kita terah, kita pegang sungguh-sungguh ni. Bahawa Syarif ni dia melalui Syarif Mahmud, Sultan Mahmud, seperti mana yang Ustaz cerita tadi, dan melalui Sultan Sulaiman. Hak ni cerita yang kita kena padu, kita kena buat penulisan juga dengan bantuan Ustaz Fazli, insya-Allah Ustaz Ilmi Kausar. Memang dah kita dah tulis dah. Kita minta Ustaz lah tulis. Kita bila kita keluarkan buku tersebut, kita akan bagilah pada adik-beradik supaya anak cucu kita yang benda hari ni mewarisi cerita yang benar. Betul. Kita tak mau dah
Duk cerita tok nenek kita raja Singgora, raja Ayutthaya, raja jadi raja Kedah, raja Perak. Celaru habis. Raja benar siap. Celaru habis Macam-macam. Ni satu benda yang sebenarnya Pak Ngah dalam persatuan sejarah ni. Oh, kadang-kadang kita tak boleh nak mengubah. Malu. Rekod sampai kita malu. Malu, memalukan. Tapi tak apalah, mungkin ada hikmah. Kalau tak jadi lagu tu mungkin kita tak tahu. Tapi alhamdulillah hikmah Allah Taala bagi ni banyak. Dan antara yang dalam keturunan ni yang paling kali yang kita berasa seronok sangat bila kita dapat zahirkan kembali batu nisan Asai Syarif yang tuan tadi. Nama anak. Sampai Syarif Muhammadi. Ustaz Herbi Alhamdulillah. 10 keturunan Syarif hilang. Bulan lepas raya itu dia berputerakan seorang anak laki-laki. Terus buh nama Syarif Muhammad Hadi. Boleh. Bantuan daripada pengarah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah kita bila kita tahu bangsa kita siapa, yang pertama sekali kita adik-beradik. Kita tahu keturunan Syarif ni 1000 orang. Merata negeri dah. Jadi tujuan kita kena cari jalan bersatu ya. Menyatu. Hak mana hak keroh-keroh kita buang lah. Hak dulu-dulu yang kita tak belaga angin ke apa, tok tepi lah mengarutnya tu. Kita cerah-cerah elok. Pak Ngah punya stay yang duk dijuang ni daripada dulu ni lagu tu ya. Kira elok aja. Kalau hangpa nak dakwa hangpa jadi raja ni ambil gambar. Kita tak mau. Kita kira lagu betul. Hari ni Allah Taala hantar mai Ustaz Fazli ni mengesahkan lagi cerita ni. Keturunan kita. Bukan keturunan orang lelaki-lelaki. Pak Ngah terlalu jawab tu. Sebab arwah Pak menekan Pak Ngah, dia dekat nak mati. Depa dulu sembunyi rapat. Kalau bab naik ni sembunyi rapat. Sebahagian saja yang cerita. Dekat nak mati buah abang kat kita. 3 hari nak mati dia panggil Damri masa. Awak panjang. Ni panjang nak abang. Keturunan kita bukan keturunan orang lelaki-lelaki. Tu ayat dia. Hari ni alhamdulillah Tuhan buka rahsia ni. Kita tahu dan kita tak perlu lagi bersembunyi. Kita duduk pada jalan yang benar, insya-Allah kita akan berjaya. Alhamdulillah. Tu je. Dan tugas kita seterusnya kita menyatukan seluruh anak-anak cucu Syarif yang ada. Kesian nak jadi budak. Sekurang-kurangnya satu hari kita akan pergi ke sana, kita akan bertemu dengan adik-beradik kita di sana. Ramai keturunan daripada Sultan Sulaiman, ramai. Kami dah pergi dah. Kami dah jumpa dah. Kita akan adakan penyatuan satu hari nanti. Kita akan pergi. Profesor Tanin Salam. Abang Sabri dah cakap Profesor Tanin Salam pun. Dia pun nak cari. Itu sebelah Mustafa. Belah Mustafa. Profesor di Chiang Mai University. Profesor Dr. Tanin Salam. Dalam ramai di sini saya nak cerita kan kat table tadi. Proses saya seorang aku yang pergi cari betul. Bukan saya kata nak lihat dia. Macam apa ni kita bawa dalam mik. Pergi jumpa habis kampung-kampung tok moyang di sana. Okey, kita dah habis dah. Alhamdulillah, kita lapak ni. Kemudian kita sembahyang. Sebelum tu, di atas penghargaan Ustaz Sudi main rumah pada hari ni, kita minta Pak Long Murad lah untuk menyerahkan buku tulisan rekod Siam ni untuk Ustaz kaji lagi tentang Sultan Sulaiman. Dan kita haraplah kalau boleh Ustaz karang buku untuk anak cucu kita dan orang-orang lain supaya benda ni dia berpandukan kepada fakta. Yang kedua, dia jadi tak mampu lah. Kemudian di samping kerajaan Singgora ni orang kata tambah-tambah ligur. Tak, orang tak tahu kata ada pemerintah Islam. Disembunyi rekod. Ustaz Ismail Ishaq Fatani dia baru tahu kata makan Syarif di Kedah. Dia kata kalau buka pintu sepadan malam ni saya pergi sebab saya tak tahu. Rekod disembunyikan oleh Siam. Jadi terima kasih Ustaz banyak-banyak. Allah Ta'ala sahaja yang balas jasa Ustaz. Jadi kita minta Pak Long Murad diiringi oleh Pak Lang oleh semua kita lah. bagi cendera mata. Ustaz ada tengah ni, kita nampak elok. Ya
Nabi salam alaika ya Rasul. Kita minta Pengah Zamri memakai tanjak kepada Ustaz. Ni hadiah. Tanjak kesayangan saya ni. Bukti kata persaudaraan kita. Tanjak dengan sapin sekali. Sapin bagi Ustaz pegang dah lah. Kambing kena pakai tak? Masya-Allah. Tadi mana pula? Ini yang Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Okey, kita ambil gemak dulu, kita makan. Okey. Tengok. Semua. Kita bergambar ramai-ramai. Jaga. Tunggu. Kita sebagai keluarga baru. Adik-beradik kan. Adik-beradik ya. Kami kira cari adik-beradik kan. Tunggu duduk belakang Pak Long. Duduk belakang Pak Long. Long, nak. Mai. Man. Baik belakang. Duduk ditunggu. Itu nampak. Duduk kat belakang. Pak Long tak ambil baju ni. Mantap saja lah bu. Alhamdulillah.